Jadi berkesinambungan dengan itu, kita lihat baru-baru ini hangat isu tarikat Naqsyabandi ini kembali, ya. Saya tak mahu kita hanya fokus kepada tarikat ini, tapi kita fokus kepada satu hakikat yang lebih besar, iaitu penghijrahan keagamaan kita. Tarikat Naqsyabandi ini, bagi saya, dia menggambarkan fasa lama keagamaan kita, dan kita harus melangkau cepat. Okay. Bagus isu ini dibincang secara terbuka, dia tak pernah berlaku dalam sejarah. Sebelum ni dibincang oleh ilmuwan secara tertutup, tapi kerana ada teknologi, ada social media dan sebagainya, this is the first time in history. First time in history, lebih ramai orang yang kita kata engage in the debate, engage in the discussion, dan ada public pressure. Sudah ada tekanan daripada masyarakat sendiri untuk faham dan untuk dengar daripada para ulama. Di sini juga berlaku polemik meminta dalil. Kenapa tak mahu ikut sahaja? Nampak? Dalam isu Naqsyabandi ni, banyak benda tertarik sekali. Banyak prinsip-prinsip keagamaan kita harus dibincangkan kembali. Kalau dulu, tarikat, isu dalaman, orang awam tak payah masuk campur. Betul? Ikut sahaja. Ikut sahaja mufti awak, ikut sahaja ulama awak, and that's it. Tapi hari ini, orang awam tak mahu berhenti dekat situ. Sebab apa? Sebab ada dakwaan bahawa mereka ini sesat barat, tarikat ini. So kami, sebagai orang awam, kita nak tahu lah. Kita ada hak. Ada tak hak untuk tanya, Syekh, ada Syekh lain kata, benda ni sesat. Saya nak dengar hujahan. Boleh ke orang itu mengatakan bahawa tak payah tanya banyak, ikut saja. Ikut perundangan, ikut fatwa, that's it. No, this is not the time. Saya nak beritahu lah, ya. Golongan ilmuwan yang masih lagi hidup 20 tahun, 30 tahun lalu, you are in 2022, tapi you punya mentality masih 30 years ago, you better update yourself fast. Kalau tak, you akan ditinggalkan. Okay? Sama ada you suka ataupun tidak, sama ada you nak buka benda ni pada masyarakat ataupun tidak, masyarakat have their ways to access. Betul? Masyarakat ada jalan untuk akses. Dan memang ada asatizah dan ilmuwan yang bersedia untuk berkongsi. So kalau awak tidak mahu berkongsi, awak tidak mahu menyampaikan pendirian awak, jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat tidak faham pendirian awak. Sebab awak masih lagi berpegang kepada strategi tertutup. Sedangkan benda ni dah terbuka dan ada yang bersedia untuk menyampaikan secara terbuka dan masyarakat nak dengar. People want to hear it. So, bila kita lihat perbahasan berkenaan dengan tarikat ini, dia bagi saya adalah satu rahmat daripada Allah. Sebab dalam satu isu, terkandung di dalamnya banyak isu-isu lain yang sebenarnya berkait rapat. So, kita tak perlu deal with one issue at a time. Tak payah. Dah ada satu kumpulan ni, yang ada whole package of the nonsense yang kita cuba untuk bersihkan selama ni. Kan? So tak payah sibuk, kita fokus isu qazah dulu, lepas tu isu wahdatul wujud dulu, lepas tu isu martabat wujud lagi, lepas tu kita bahas isu bolehkah manusia hari ni ada communication direct dengan Tuhan, dengan Rasulullah SAW, boleh silat tirai. Dia ada whole package dalam tarikat ini. Rahmah ini. Saya percaya, insya-Allah kalau sangkaan saya betul, Allah sedang nak memudahkan urusan kita supaya kita dapat nampak. Kalau dulu terpisah-pisah orang tak nampak, ni sekarang kau whole package. You still do not want to say that this is a problem? You masih nak cakap macam tu? It's indefensible. Dia adalah satu perkara yang tidak boleh dipertahan lagi. Baik. Bila keluar isu tarikat Naqsyabandiyah ni, kita dengar hujahan-hujahan balas. Betul? Dekat Quips tu, kita tak dengar apa lah. Dekat Quips tu kita hanya dengar menanam ragu, that's all. Kepada kesahihan sumber. Hujah yang datang dari pihak yang nak mempertahankan tu hampir tidak ada. Tapi bila kita baca di social media, di Facebook dan sebagainya, ada yang cuba untuk menjawab. Bahkan kita boleh dengar sedikit sebanyak daripada Dr. Aiman Al-Akiti sendiri, ya, daripada sebahagian ceramah-ceramah dia,
cara macam mana dia mempertahankan isu-isu seperti ini, bahkan dia berdialog dengan saya juga isu Ibn Arabi, kita boleh agak ke mana, apa hujahan yang dia bawa. So lepas tengok Naqsyabandi ni, kita nak tengok kepada parti penghujahan mereka. Mana asal parti penghujahan itu? Sebelum Naqsyabandi lagi, dia dah ada pada satu sosok. Dan pada satu sosok ni, semua ada. Dalam Naqsyabandi ni ada pada dia. Siapakah dia? Ibn Arabi. Okay? So seruan saya kepada masyarakat yang mengkritik ataupun yang dikritik, yang nak mempertahankan tarikat ini, jangan hanya berhenti dekat Naqsyabandi Al-Aliyah ini. Tetapi go beyond them. Sebab apa saya kata begitu? Sebab ada pihak yang mempertahankan tarikat Naqsyabandi ini menggunakan siapa? Menggunakan hujahan Ibn Arabi. Dan mereka berhenti di situ. Oh, apa yang dikatakan oleh Syekh Nazim okey, sebab apa? Sebab Ibn Arabi pernah kata begitu. Seolah-olah macam Ibn Arabi adalah penutup kepada hujah. That is why saya menyeru, don't stop there. Question also Ibn Arabi. Sebab selagi awak tidak question Ibn Arabi, awak tak ada apa, awak nak katakan benda tu salah atas dasar apa? Awak kata Ibn Arabi okey, tapi Naqsyabandi salah. Kenapa? Padahal dua-dua cakap benda sama. Macam sekarang lah, Naqsyabandi sesat tapi Naqsyabandi okey tapi Arkam senyap. So tidak ada konsistensi di dalam pendirian. Kat mana nak tutup? Oh, phone okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Apa yang tidak ada dalam tarikat Naqsyabandiyah, apa yang ada dalam tarikat Naqsyabandiyah yang tak ada dalam ajaran Ibn Arabi, semua ada. Semua ada. So, saya juga mengharap bahawa fokus kita jangan hanya melihat kepada Naqsyabandiyah tetapi juga kepada puncanya. Dan punca Ibn Arabi adalah tasawuf falsafi, tasawuf batiniyah. Dan apakah elemen-elemen tasawuf falsafi dan batini ini? Ini kita kena tengok sama-sama. So jangan terikat dengan Naqsyabandi Al-Aliyah, Nazim, Syekh Nazim Haqqani, Hisham Kabbani. No, look at the principles. Lihat kepada prinsip-prinsip dakwaan mereka dan kita harap benda ini dibincangkan secara terbuka. Mungkin ada yang kata, Ustaz, ni benda kompleks. Kalau kita buka kepada orang awam akan pening. Bagi saya, itu alasan untuk menyembunyikan kebobrokan kepercayaan-kepercayaan ini. These are nothing but excuses. Supaya kebobrokan akidah ini tidak terkeluar pada masyarakat. Dan kalaupun kita boleh terima bahawa sebahagian prinsip-prinsip tarikat ni dia kompleks, orang awam tidak boleh faham, maka be consistent. Jangan biarkan ia disebarkan kepada orang awam. Betul? Jangan biarkan orang-orang tertentu ini menyebarkan tarikat mereka kepada orang awam dan sebagainya. Macam isu Fususul Hikam lah. Kan? Dalam satu sisi mereka kata, oh, buku ini tidak boleh diajarkan kepada orang awam. Tetapi dalam sisi lain, ada yang nak terjemahkan dan baca santai-santai. Di manakah konsistensi ini? Ulama mana yang kata Fususul Hikam ni, kalaupun mereka tidak mentakfir Ibn Arabi, ulama mana yang kata Fususul Hikam ni patut dibaca santai-santai dan diterjemahkan untuk orang awam? Ulama mana? Ada seorang lah. Kalau kita rujuk pun kepada Sadah Ba'alawiyah, kan? Sebab orang-orang yang bertahan kat Ibn Arabi ni, hujung-hujungnya dia akan bersandar kepada Sadah Ba'alawiyah. Habib-Habib lah. Dalam bahasa mudah, Habib-Habib. Kalau kita baca buku Habib-Habib pun, Syekh Abdullah Al-Haddad dan sebagainya, dia orang tak kasih orang awam baca. Walaupun kita tak setujulah, dia orang kata beza orang awam tak faham, orang atas boleh faham. Kita tak setuju bab tu. Tapi at least mereka mengharamkan orang awam baca. Tapi hari ni diajar secara terbuka, diterjemahkan dan dibaca santai-santai. Dan pernah diajar di Malaysia ini. Dan alhamdulillah saya dengar hari ini dah berhenti lah.
So kena ada konsistensi. Kalau kamu kata benda ni tak sampai orang awam punya pemikiran, so at least do something about it. Jangan sampai ia disebarkan kepada masyarakat awam. So, alhamdulillah kita bersyukur timbulnya isu ini, dan saya harap terus rancak. Masyarakat awam tolong tanya soalan. Ya. Because if you stop asking questions, orang kat atas stop thinking that there's no problem anymore, then it's okay, kita boleh proceed. Tapi kalau ada tekanan daripada masyarakat awam, nak faham, nak hujah, insya-Allah kebaikan akan timbul. Okay?